Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sains tahun 6 bersama Cikgu Amy. Tajuk kita pada hari ini ialah terbiodegradasi atau tidak. Standard pembelajaran kita ialah 9.1.3. Kamu akan mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. 9.1.4 menakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah. Okey, bahan buangan. Kita lihat apakah maksud bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Bahan buangan terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma, manakala bahan buangan tidak terbiodegradasi ialah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, kamu kena ingat bahan buangan terbiodegradasi boleh mereput, manakala bahan buangan tidak terbiodegradasi tidak boleh mereput. Yang mereputkannya ialah mikroorganisma. Okey, mari kita kelaskan jenis bahan buangan kepada bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, kita dah belajar bahan buangan 7 jenis, iaitu bahan buangan plastik, bahan buangan logam, kaca, bahan sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja dan juga sisa toksik. Daripada 7 bahan buangan ni, yang manakah adalah bahan buangan terbiodegradasi yang boleh mereput dan yang manakah ialah bahan buangan tidak terbiodegradasi yang tidak boleh mereput? Mari kita lihat. Okey, bahan buangan terbiodegradasi kan ialah sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja, manakala bahan buangan tidak terbiodegradasi kan ialah plastik, kaca, logam dan juga sisa toksik. Bahan buangan terbiodegradasi akan hilang apabila direputkan oleh mikroorganisma. Jadi kita boleh, contohnya sisa makanan boleh menghasilkan baja kompos yang akan kita gunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran secara organik. Jadi dia banyak manfaatnya. Tapi bahan buangan tidak terbiodegradasi, kalau tidak diurus dengan baik, bumi kita akan penuh dengan bahan buangan ini. Okey, kalau kita bahasa biasanya kita katakan bumi kita akan penuh dengan sampah. Kalau kamu lihat kat gambar ni, ini ialah sisa buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, bila terlalu banyak bahan buangan tidak terbiodegradasikan, bumi kita akan penuh dengan sampah. Okey, jadi kita hendaklah menghargai bumi kita. Bumi tempat kita tinggal, kita kena jaga dan pastikan tidak dipenuhi dengan sampah. Okey, seiring dengan teknologi yang semakin canggih, bahan buangan tidak terbiodegradasi semakin banyak. Okey, kita makin banyak guna bahan buangan tak terbiodegradasi. Semakin tinggi teknologi, manusia semakin mengkaji, banyak kita gunakan bahan tidak terbiodegradasi. Contohnya bahan buangan plastik, beg plastik, kain sintetik dan bahan buangan komputer. Bahan-bahan ini tidak boleh mereput. Jika dibuang, dia akan kekal di persekitaran buat jangka masa yang lama. Bila dia kekal, dia akan menghasilkan kesan buruk kepada alam sekitar, kepada bumi ini, manusia, haiwan dan tumbuhan. Bahan buangan tidak terbiodegradasi akan menyumbang kepada pencemaran persekitaran, menyebabkan terjadinya bencana alam dan memberi kesan kepada kesihatan kita. Okey, bila terlampau banyak bahan buangan tidak terbiodegradasi akan menyebabkan pencemaran. Okey, ni kamu tengok gambar ni, dia terlampau banyak dan mencemarkan alam sekitar. Okey, berlakunya banjir kilat ni ialah bencana alam dan juga masalah kesihatan kepada
manusia. Kesan bahan buangan yang tidak terancang akan mendatangkan masalah pencemaran udara, pencemaran air, sakit dan penyakit, hujan asid, banjir kilat, kemusnahan habitat haiwan dan tumbuhan, kepupusan setengah spesies haiwan dan tumbuhan. Okey, mari kita lihat satu persatu. Okey, pencemaran udara. Ini ialah bahan buangan daripada kilang-kilang. Okey, asap kilang bila dibebaskan ke udara boleh menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara boleh menyebabkan masalah lain. Okey, berlakunya jerubu. Manakala jika dibuang ke dalam sungai, laut akan menyebabkan pencemaran air. Okay, kalau kamu lihat ini, suasana ini adalah situasi pencemaran air yang sangat tak sepatutnya berlaku. Okay, daripada kesan pencemaran air, pencemaran udara boleh menyebabkan kita mendapat penyakit. Okay, kalau pencemaran air akan menyebabkan berlakunya pembiakan nyamuk Aedes dan menyebabkan manusia mendapat malaria, denggi, okay, hujan asid, okay, banjir kilat. Okay, banjir kilat berlaku akibat daripada pembuangan yang tidak terancang. Okay, bila saluran air tersumbat akan berlakunya banjir kilat. Okay, kemusnahan habitat haiwan dan tumbuhan. Okay, contohnya apabila berlakunya pencemaran air, okay, haiwan-haiwan dalam air, ikan, rumpai-rumpai air, mereka akan mengalami kemusnahan habitat. Okay, bila berlaku pencemaran air, tempat tinggal haiwan dalam air itu akan musnah. Okay, jadi ini menyebabkan kepupusan setengah spesies haiwan dan tumbuhan. Jika berlaku pencemaran air, udara, ada beberapa spesies yang boleh pupus. Okey, jadi kesimpulannya, bahan buangan tidak terbiodegradasikan menyumbang kepada pencemaran. Okey, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bau. Okey, menyebabkan bencana alam banjir kilat, tanah runtuh. Okey, dan memberi kesan kepada kesihatan kita manusia. Okey, jadi bahan buangan ini perlu dibuang dengan terancang. Okey, setakat tu je untuk hari ini. Kita akan sambung dalam video akan datang. Okey, semoga kamu boleh faham bahawa bahan buangan tidak terbiodegradasikan ini boleh menghasilkan kesan buruk kepada alam sekitar. Okey, kita jumpa lagi. Bye.